Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang maha penuh dengan kasih dan juga sayang. Dengan limpah rahmatnya, dengan anugerah dan inayahnya, kita kembali bertemu pada waktu ini untuk menyambung bicara kita dalam kitab Talbis Iblis yang dikelolakan oleh kelas Tafaqquh Fid Din di Bakit Helwa, bangunan atau menara Telekom, insya-Allah. Minggu lepas kita salah sebut Selcom lah, ni kena betulkan balik Telekom. Sebab kelas Selcom pun ada juga, Telekom pun ada juga. Jadi biasalah tersasul. Ala kullin, alhamdulillah, hari ini kita bertemu dalam rangka menyambung bicara kita tentang Talbis Iblis. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala dari segala tipu daya iblis. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan kita dari gangguan syaitan dan juga konco-konconya, dan Allah menjaga hati kita daripada bisikan dan godaan iblis yang suka untuk menyesatkan manusia. Jadi bacaan kita tentang kitab ini untuk memahami bagaimana iblis berusaha menyesatkan manusia sehingga mereka kadang-kadang nampak kesesatan itu sebagai kebenaran. Pada hari ini macam-macam yang kita tengok orang berbicara dalam WhatsApp, dalam Facebook, masing-masing menegakkan benang masing-masing. Ada yang benangnya basah, ada yang benangnya kering. Ada orang yang benar pada hujahnya, ada orang yang tidak benar pada hujahnya. Tapi dunia hari ini makin lama makin mengelirukan untuk kita jaga inti agama yang sebenar. Sebab itu saya suka melihat metod bagaimana Dr. Zakir Naik, Syekh Ahmad Didat mengajak manusia berinteraksi dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis, agar kita tidak terjebak dalam perangkap iblis yang telah memerangkap penganut-penganut agama sebelum ini. Orang Hindu ada Vedanya, orang Kristian ada Bible-nya. Walaupun kita dah kata Bible yang ada pada hari ini bukan lagi Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam, tapi sekurang-kurangnya mereka nak ajak penganut-penganut Kristian untuk kembali kepada kitab yang sebenar, penganut-penganut Hindu untuk kembali kepada Veda yang sebenar. Sebab apa yang berlaku pada mereka pada hari ini, mereka tidak lagi kenal apa yang ada dalam Vedanya, mereka tidak kenal apa yang ada pada Bible-nya. Mereka menurut perkataan sami-sami mereka, pendeta-pendeta mereka, sehingga akhirnya mereka tertipu dengan tipu daya iblis. Maka kita bimbang terjebak dalam lubang yang sama, dalam jurang yang sama. Manusia kadang-kadang menyangka mereka berada dalam kebenaran, sedang mereka jauh menyimpang daripada petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab itu saya bercita-cita je ada untuk kita buat satu mungkin buku atau darah meneladani Rasulullah dalam bab-bab yang tertentu, meneladani Rasulullah dalam berakidah,
meneladani Rasulullah dalam salat, meneladani Rasulullah dalam berpuasa, meneladani Rasulullah dalam berhaji, berkeluarga, berjual beli dan seumpamanya, agar kita benar-benar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah, qudwah yang sempurna untuk kita semua. Baik, menyambung bicara kita pada hari ini, kita masih lagi atau kita berada dalam bab talbis iblis dalam persoalan akidah dan juga agama. Bab yang kelima, buku kita muka surat yang ke-62, iaitu talbis iblis terhadap tabaiyin dan atau penganut fahaman naturalis. Naturalis ni orang yang berfahaman dunia ni adalah alam semula jadi. Mana dia jadi dengan sendirinya dia jadi. Kita panggil mungkin ni mother nature. Mother nature. Apa-apa yang berlaku, our mother nature. Kita pun tak tahu apa yang dimaksudkan dengan mother nature tu. Dia ada godfather, dia ada mother nature. Tapi kita orang Islam tidak begitulah. Cuma iblis pada orang yang cerdik pandai, belajar sains, belajar ilmu-ilmu alam, mereka sangat kagum dengan alam semesta ini sehingga mereka menganggap alam ini berlaku dengan sendirinya. Bumi boleh memulihkan dirinya, langit memulihkan dirinya sendiri. So kalau berlaku banjir, berlaku apa semua tu, dia panggil mother nature. Maka ini sebahagian dari talbis iblis. Ibnul Jauzi berkata, tatkala iblis melihat minimumnya orang-orang yang menyepakati dirinya dalam mengingkari keberadaan Sang Pencipta, kerana akal memang memberi kesaksian bahawa sesuatu yang diciptakan itu pasti ada yang menciptakannya, iblis menyatakan tidak ada sesuatu pun yang diciptakan melainkan ada gabungan 4 unsur alam. 4 unsur alam. Apa dia? Tanah, air, api dan angin. Orang-orang dulu pun lagu tu juga. Dia kata semua berlaku ni kerana 4 unsur ini. Maka dia berlaku dengan gabungan 4 unsur ini. Ada Tuhan angin lah, ada Tuhan tanah lah, ada Tuhan, ada masing-masing. Okay? Ini menunjukkan bahawa keempat unsur alam itulah yang telah menciptakannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami tegaskan bahawa gabungan 4 unsur dalam unsur alam tersebut menunjukkan keberadaannya, bukan menunjukkan bahawa 4 unsur itulah yang menciptakannya. Jawapan dia apa? Betul, dalam tubuh kita ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur api, ada unsur angin. Tapi bukanlah unsur-unsur ini yang menciptakannya. Kemudian telah terbukti bahawa unsur-unsur ini tidak akan berfungsi kecuali jika bergabung dan bercampur, dan yang demikian menyalahi tabiatnya. Kenyataan itu menunjukkan bahawa unsur-unsur itu ditundukkan atau diatur oleh Sang Pencipta. Jadi kalau kita ambil tanah campur dengan air, kemudian bakar dengan api, kemudian dikeringkan di angin, tetap tak jadi juga, walaupun itu unsur kita. Dan setiap unsur tu tidak mungkin berkuasa mencipta atau mengubah dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahawa kefahaman itu sebenarnya salah. Tetapi berapa ramai manusia hari ini terjebak dalam kefahaman bahawa alam semesta ini jadi dengan sendirinya, kan? Terlebih lagi mereka itu membenarkan bahawa setiap unsur itu bukan makhluk hidup, tidak mengetahui dan tidak memiliki kemampuan apa-apa pun. Dimaklumi bersama bahawa suatu aktiviti yang teratur dan bertata apik nescaya tidak akan boleh terjadi melainkan berasal dari yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Mustahil. Kita semua mengaku tanah tak ada kuasa, tak tahu, tak mendengar, tak melihat, tidak berfikir, tak ada. Begitulah juga angin, api dan air, semuanya
Dan kita semua maklum, semua ni tidak akan berlaku melainkan ada yang menyusunnya. Okey? Sebab bagaimana sesuatu yang tidak mengetahui serta tidak memiliki kemampuan akan boleh berbuat sesuatu. Jadi hati-hati. Andai kata kita diberikan kefahaman Mother Nature ataupun alam ini berlaku dengan sendirinya, kita kena cepat-cepat beristighfar. Ni, ramai orang hari ni belajar sains makin jauh dari Allah. Padahal sepatutnya dia belajar sains makin dekat kepada Allah. Kerana Allah perintahkan dia, tengoklah kepada gunung, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tengoklah kepada unta, tengoklah kepada gunung, tengok kepada bumi, bagaimana Allah hamparkan. Jadi sepatutnya bila Allah suruh tengok, menambahkan keimanan. Kerana orang bila melihat semua keajaiban alam ini akan ingat kepada Allah. Tapi iblis menipu manusia sehingga ramai hari ini manusia kagum dengan ciptaan Allah tanpa ingat kepada Allah. Dia kagum dengan dia kata apa? Manusia, human body, the ultimate machine. Matanya hebat, tangannya hebat, jantungnya hebat, buah pinggangnya hebat, the ultimate machine. Tubuh manusia, human body. Tapi mereka lupa kepada pencipta. Ini salah satu dari talbis iblis. Sebab itu apabila kita melihat keagungan ciptaan Allah, senantiasa kita kena kata Masya Allah. Bila tengok gunung, Masya Allah. Bila tengok awan, Masya Allah. Okay, bila tengok apa sungai cantiknya, Masya Allah. Pergi melancong ke Korea, Masya Allah. Melancong ke Eropah, Masya Allah. Tengok orang cantik pun, Masya Allah. Pasal apa? Semua ni adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita ada ruang ditipu oleh iblis bahawa semua ni berlaku atau terjadi dengan sendirinya. Baik. Jadi itu dipanggil tabaiyin ataupun penganut fahaman naturalis. Semua benda berlaku dengan 4 unsur ini. Baik. Itu soal akidah yang pertama pada hari ini. Iblis juga menipu orang dalam bab akidah untuk mengingkari hari kebangkitan. Iblis dia pujuk tipu manusia sehingga manusia tak percaya adanya hari kebangkitan. Okay? Dan mereka menganggap bahawa dihidupkannya manusia kembali setelah jasadnya hancur lebur adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Iblis memberikan mereka 2 jenis syubhat. Syubhat yang pertama, iblis perlihatkan kepada akal bahawa lemahnya unsur yang digunakan untuk menghidup manusia kembali, iaitu tanah. Mustahil tanah itu boleh bertukar menjadi manusia kembali. Kerana apa? Lemahnya unsur tanah. Satu. Syubhat yang kedua, iblis menampakkan bercampurnya bahagian manusia dan bercerai-berai di dalam tanah. Jadi bila dah campur tanah, macam mana nak jadikan manusia kembali? Okey? Malah mereka kata kadang-kadang manusia binatang makan binatang yang lain. Takkanlah binatang yang dimakan tu tiba-tiba nak hidup balik. Dia ada dalam perut binatang tersebut. Kaki dia dalam perut binatang A. Tangannya berlaku dalam binatang B. Kepalanya duduk binatang C. Perutnya duduk dalam binatang D dan seumpama dengannya. Okey? Jadi bagaimana mereka mungkin dihidupkan kembali? Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan syubhat ini. Bagaimana orang-orang kafir dulu menjawab para rasul apabila diingatkan tentang hari kematian. Untuk syubhat yang pertama, lemahnya unsur tanah. Apa kata Allah? Orang-orang kafir berkata, aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman a innakum mukhrajun hayhata hayhata lima tu'adun. Apakah dia menjanjikan kepada kamu bahawa
apabila kamu telah mati dan menjadi tanah serta tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan kembali dari kubur. Kamu dah jadi tanah dah. Kamu keluar balik tak daripada kubur? Mereka kata, hayhata lima tu'adun. Jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kami. Maknanya, mustahil dari tanah boleh jadi manusia balik. Okey, satu. Syubhat yang kedua, Allah Ta'ala kata, mereka juga berkata, Aidha dalalna fil ard. Apakah kami apabila kami telah lenyap di dalam bumi? Tuan-tuan, kalau orang gali balik tanah kubur, apa yang dia akan dapati? Tulang belulang yang berselerakkan. Kalau kubur-kubur lama yang ada apa? Tanah hitam. Dia proses pemindahan kubur ni, kalau kita tengok majlis agama, dia akan ada proses pemindahan kubur. Kalau tanah kubur tu kena jalan raya atau nak buat pembangunan apa, dia akan pindahkan kubur. Maka dia akan gali tanah, gali tu kubur tu. Ada kubur yang mana masih lagi ada tulang belulang, real kita nampak. Ambil tulang belulang, balut dalam apa tu, kain kapan, pindahkan kepada tempat lain. Ada yang tulang belulangnya juga hancur lebur. Apa dia buat? Dia tengok dekat tu ada tanah yang kehitaman, yang berbeza, agak berbeza dengan tanah-tanah biasa. Orang-orang kafir, dia tahu realiti ni. So dia kata, syubhat yang kedua, satu unsur tanah. Yang kedua, unsur manusia yang hancur, yang telah bercampur dengan tanah yang bukan unsur manusia. So mereka kata, aidha dhalalna fil ard. Takkanlah bila kita dah hancur, sebatilah bahasa kita, sebati dengan tanah. Inna lafi khalqin jadid. Tiba-tiba kami nak berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Okey. Soal syair orang Arab tu kita tak bacalah. Macam mana kita nak menjawab agar hati kita ni tidak terpengaruh dalam syubhat iblis? Jangan kadang-kadang budak-budak bila dia baca, betul juga. Kita ni tak wajib berdebat je dengan orang-orang yang etis. Tak wajib berdebat dengan orang-orang yang tak pernah percaya kepada Tuhan. Kalau berdebat dengan dia, confused. Sebab dia bijak untuk bermain dengan persepsi. Angle pertama, lemahnya unsur tanah. Angle yang kedua, kalaupun manusia tu nak dihidupkan kembali, dia sudah hancur dan lenyap, bercampur dalam tanah, tak nak kutip kat mana balik, nak kutip mana. Daging-daging manusia tu nak kutip mana, sebab dia dah bercampur. Macam kita ambil segenggam garam, kita tabur di laut. Cuba cari balik garam yang kita tabur tadi. Memang tak jumpa lah, sebab dah bercampur dengan air laut. Okay? Sekarang ni ambil segenggam pasir, ada pasir yang banyak, kita tabur. Tanya kepada yang orang, cuba dapatkan balik butir pasir yang aku pegang tadi. Nak cari mana, dah bercampur dalam tanah dah. Contoh kan, itu yang syubhat mereka. Okay. Jadi jawapan kepada syubhat yang pertama, lemahnya unsur yang akan digunakan untuk menghidupkan manusia pada kali kedua, iaitu tanah. Syubhat tersebut dibantah dengan unsur yang digunakan untuk mencipta manusia pertama kali, iaitu air mani, yang kemudian menjadi segumpal darah, yang ia menjadi segumpal daging. Okay. Jadi jawapannya apa? Unsur memang mungkin lemah, tapi Allah berkuasa menjadikan dia berubah. Sebagaimana lemahnya mani sebelum daripada ni, macam mana mani yang kotor dan hina boleh berubah menjadi manusia? Kalau kita faham bagaimana terciptanya manusia buat kali pertama, nescaya kita tak akan kata ia adalah unsur yang lemah untuk jadi kembali. Okay? Apatah lagi nenek atau moyang kita Nabi Adam alaihi salam sendiri berasal dari tanah.
Okey? Yang patut dijadikan catatan ialah tidaklah Allah menciptakan sesuatu yang bagus kecuali dari unsur yang rendah. Allah menciptakan manusia dari air mani. Dia menciptakan burung merak dari telur yang rosak. Dan dia menciptakan pohon yang hijau dari biji yang busuk. Jadi sebaliknya, kita bukan kata lemahnya unsur tanah tadi. Kita kena kata maha hebatnya Allah. Daripada unsur yang lemah tu, boleh dia cipta manusia. Kena kata macam tu. Okay? Seharusnya yang diperhatikan adalah kekuatan serta kemampuan sang pencipta. Di situ tetap tempat keimanan kita. Kita tahu tanah tu lemah. Tapi bukankah yang menghidupkan manusia kembali adalah Allah, Tuhan yang Maha Pencipta? Jadi, terjawablah syubhah. Yang pertama. Maka, dengan melihat kepada kemahakuasaan pencipta, terjawablah syubhah yang kedua, mengiringi syubhat yang pertama. Syubhat pertama, unsur tanah itu lemah. Syubhat yang kedua, manusia dah bercampur dah dengan tanah. So, kalau kita kembali kepada Allah yang Maha Pencipta, isu bercampur dalam tanah tu bukan lagi satu isu yang besar. Sebab, kalau kita tengok hari ni, dia sebagai contoh, butiran-butiran emas yang berselerakkan di daratan. Tiba-tiba, kita ambil sedikit air raksa, nescaya serpihan-serpihan itu tadi akan menyatu dan bersama meskipun sebelumnya berselerakkan. Kalau ini kuasa kemampuan yang ada pada cecair raksa, bagaimana pada kekuasaan Allah? Allah lagi mudah dia nak kumpulkan manusia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, banyak contoh kalau kita tak guna raksa pun. Magnet yang ada orang pasang magnet, semua besi-besi datang kat dia. Nak kumpulkan, tak payah pun. Zaman sekarang ni, kadang-kadang teknologi ni macam-macam. Nak kumpulkan besi, guna magnet. Kalau kat kilang tu, dia letak magnet, lepas tu ada tali getah tu, semua unsur-unsur besi akan melekat-lekat magnet tu. Kan? Tak ada masalah. Atau kita tengok bagaimana unsur besi atau emas yang orang sadur, tahu proses sadur. Dia guna elektrik, satu negatif, satu positif, diletak pada besi, kemudian besi-besi ni akan berkumpul dekat elektrod dia tu. Jadi maknanya apa? Saya nak bagi tu analogi. Kalau manusia boleh buat macam tu, dalam tanah boleh cari mana besi. Dalam air boleh cari mana dia emas. Maka Allah Azza wa Jalla lagi berkuasa daripada manusia dan semua alatan manusia. Maka yang terwujud kembali adalah manusia Allah ciptakan dengan roh, kemudian dia akan datang kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan rasa mustahil alam Allah tidak akan menghidupkan kembali manusia, kerana semua itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hujah bukti yang paling menakjubkan yang menunjukkan adanya hari kebangkitan adalah Allah telah menampakkan melalui tangan para nabinya sesuatu yang lebih besar dari kebangkitan, iaitu tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular hidup. Jadi kalau kita berhujah lemahnya unsur tongkat, macam mana tongkat nak jadi berubah? Jawapan dia, yang berkuasa bukan tongkat tu, yang berkuasa adalah Allah. Okay, keluarnya unta dari batu besar. Macam mana unta tu boleh hidup? Bukan soal hebatnya unta tu, dialah soal hebatnya Allah yang pencipta. Okay. Dan Allah telah memperlihatkan hakikat kebangkitan melalui tangan Nabi Isa yang boleh menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir,
dan orang yang penyakit kusta dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh ni terlalu banyak. Macam mana Allah boleh menghidupkan sesuatu setelah matinya. Allah Taala suruh kita pandang ke, kalaulah kita ni tak, tongkat Nabi Musa tak ada, Nabi Isa pun tak ada, unta Nabi Saleh pun tak ada. Apa yang ada untuk kita merasakan keagungan ciptaan Allah Ta'ala? Banyak tuan-tuan. Perhatikan rumput yang tumbuh selepas hujan, cendawan yang tumbuh selepas hujan, ikan yang ada di dalam sawah-sawah yang sebelumnya kering kontang. Analogi terlalu banyak untuk kita manusia merasakan bagi Allah mengembalikan sesuatu dari mati yang sebelumnya ada adalah amat mudah bagi Allah untuk mengembalikan dia setelah matinya kepada ada. Boleh faham? Ni? Baik. Jadi kita kena senantiasa lawan talbis iblis. Kadang-kadang bila kita dah baca buku sains kan, mari juga perkataan tu, hebatnya gini-gini. Kan dia jadi dengan sendiri. Syaitan ni pandai. Sebab tu kita kena beringat, ajarlah anak-anak kita, bila kita melihat ke alam semesta ini, ingatkan mereka kepada Allah Tuhan yang Maha Pencipta. Bukan anak-anak je, manusia pun. Allahul Musta'an. Semoga Allah bantulah kita semua. Baik. Kemudian iblis memperdaya orang-orang yang sejatinya telah menyaksikan kemahakuasaan Allah, dan menghalangi mereka dengan dua syubhat yang telah kami sebutkan di atas, sehingga akhirnya mereka bawa lagi kepada satu lagi talbis, itu syubhat. Akhirnya mereka tak beriman kepada hari kiamat. Jadi dia tak beriman kepada bagaimana Allah boleh menghidupkan kembali. Rentetan daripada itu, akhirnya dia tak beriman dengan hari akhirat. Okay? Sehingga mereka kata, wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalau aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Dia tak percaya kepada hari kiamat. Malah dia kata, kalau pun ada, sama je. Aku akan hidup balik. Kemudian, sama aku dapat sebagaimana apa yang aku dapat. Al-As bin Wa'il mengatakan, la'utayanna malan wa walada. Pasti aku akan diberi harta dan juga anak. Okey. Sehingga mereka kata, kalau pun ada hari kebangkitan. Dia tak percaya. Tapi kalau pun ada hari kebangkitan, nasib kami baik-baik saja. Sebab Allah dah bagi kesenangan di dunia, pasti dia tidak akan halang kami dari mendapat kesenangan akhirat. Jadi ini bentuk talbis, tipu daya iblis. Sehingga Ibnul Jauzi kata ini merupakan kekeliruan. Kerana bukan tidak mungkin kenikmatan yang diberikan kepada mereka justru merupakan istidraj ataupun hukuman. Jadi kata ini keliru. Mereka senang hari ni, jangan sampai kata tak apa. Kalau aku sampai akhirat pun senang juga lah, dia pun senang. Dia tak sembah Tuhan pun senang juga. Akhirat pun nanti macam tu juga. Jangan kata macam tu. Boleh jadi kesenangan hari ni merupakan istidraj. Apa maksud istidraj? Allah bagi untuk membiarkan mereka bergelumang dengan nafsu dan syahwat. Kerana kata Ibnul Jauzi, boleh jadi seorang manusia sangat menjaga anaknya, tapi membiarkan hambanya bergelumang dengan syahwat. Dia hamba, tak apalah ikut dia nak buat apa, muka dia hamba, bukan anak aku pun. Tapi kalau anak, kita jaga, kita sayang, kita tatang bagai minyak yang penuh. Jadi kata Ibnul Jauzi, orang yang mana kafir, tiba-tiba dapat harta banyak, enjoy, jolly, Allah Ta'ala biarkan dia dalam syahwat dia. Sedang orang beriman, Allah jaga sebagaimana seorang ayah jaga anaknya. Jaga sungguh-sungguh. Tak nak bagi anaknya rosak. Baik. Itu talbis yang ketiga lah.
Talbis yang pertama apa dia? Kalau kita baca hari ni, Iblis kata semua ni alam semula jadi. Dan jawapan dia apa? Jawapan dia. Apa jawapan dia? Unsur tu tak boleh menciptakannya. Yang hebat, yang kita kena fikir, macam mana unsur-unsur itu boleh berubah daripada unsur yang biasa menjadi sesuatu yang lain. Satu. Yang kedua, mereka Iblis kata syubhat bahawa hari kebangkitan itu tidak mungkin ada. Sebab tanah tu lemah. Yang kedua, dah bercampur dengan tanah-tanah lain. Maka mustahil untuk dihidupkan kembali. Jadi Allah dah bagi jawapan, dan dalam Quran pun kita dah faham bahawa yang pertama, kita kena kata memang tanah tu unsurnya lemah, tetapi yang kita kena fikir bagaimana Allah boleh menciptakan dari yang lemah menjadi sesuatu yang hebat. Sebagaimana manusia menjadi manusia macam ni daripada setitis mani, burung merak yang cantik dari telur yang rosak, dan begitulah juga pohon yang hijau dari biji yang busuk. Allah boleh buat. Yang kedua, jawapan kepada syubhat telah bercerai-berai. Benda tu kalau kita kembali kepada Allah, simple. Allah Ta'ala boleh panggil. Tuan-tuan mungkin pernah dengar hadis seorang lelaki yang suruh anak-anak dia bakar lepas dia mati. Hadis tu hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Seorang lelaki, bila dia nak mati, dia perintahkan anak dia. Perintahkan kepada anak dia supaya anaknya ni bakar tubuh ayah dia. Okey. Yang dah mati, abu tu campak di lautan. Dan abu tu campak di pergunungan. Sehingga bila diterbangkan angin dan dibawa air, maka tak bolehlah Allah Ta'ala nak ciptakan kembali. Dan memang anak dia buat macam tu. Setelah anak dia buat macam tu, Allah Ta'ala panggil balik dia. Hei bumi, kembalikan dia. Hei laut, kembalikan dia. Akhirnya dia wujud di hadapan Allah. Allah tinggal kata kun fayakun. Kun fayakun. Allah hadirkan dia. Sehingga akhirnya dalam hadis Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu buat macam tu? Dia kata, aku takut Allah Ta'ala hidupkan aku kembali. Kerana dia banyak dosa. Dia takut bertemu dengan Allah. Dan akhirnya Allah Ta'ala ampunkan dia. Kerana ketakutannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi asyahid, fokus kita ialah bagaimana Allah ni kalau dia nak ciptakan. Saya kata kun. Tak usah kata dalam tanah. Andai kata tubuh manusia ni hancur berkecai, kena letak bahan letupan. Kemudian kita kata ni contohlah, kapal terbang terhempas. Tubuh hancur, cari-cari tak jumpa. Yang ada mungkin kepala, separuh badan, kaki sepotong. Jumpa dalam tu, tak dalam keranda, pun diterbangkan, bawa kepada pulak, balik pada negara asal. Mungkin kaki separuh duduk di negara lain, separuh lagi duduk negara lain. Kemudian ditanam tempat masing-masing. Macam binatang tadi lah. Kena makan kopi pirana 1000 ekor. Pirana tu bertebaran. Ada kena pancing bawa pergi ke Amerika, ada kena pancing makan di kat Brazil, ada mati dalam tanah, ada mati macam-macam lah. So macam mana dia nak hidupkan kembali? Jawapannya, kalau Allah Ta'ala nak hidupkan kembali, mudah bagi Allah. Kun fayakun. Jadi apabila kita kembali kepada Allah, semua yang kata mustahil itu tidak ada lagi yang mustahil. Baik. Talbis yang seterusnya ialah talbis iblis terhadap penganut reinkarnasi. Reincarnation. Tahu tak reincarnation ni apa? Reincarnation ni kepercayaan seorang tu bila mati, dia akan balik semula dalam dunia, dalam tubuh orang lain.
Tak kira dewa, ada kata ni jelmaan Buddha. Kalau dia jadi orang baik, dia akan hidup semula kepada manusia. Tak tahu pernah tengok cerita Korea. Nama dia Along with Gods. Pernah tengok? Along with Gods. Dia cerita seorang bomba mati. Kemudian dia kena menempuh perjalanan di alam barzakh sebelum dia dihidupkan semula kepada manusia. Jadi dia kena lalu Tuhan tu kepercayaan dia karut marut lah. Cuma realitinya memang ada orang mempercayai kepercayaan reincarnation, dihidupkan kembali sebagai manusia. Kalau dia jahat, dia boleh jadi hidup kembali juga, cuma tidak dalam tubuh manusia. Tubuh kucing, tubuh ular. Okay. Pernah baca dalam Syiah, ada perayaan Syiah Hari Karbala, ada singa. Ada watak singa yang dikeluarkan dalam bentuk patung. Dan mereka anggap singa itu adalah jelmaannya Abbas. Ataupun jelmaannya Abbas ataupun Hussein sendiri, tak ingat. Hussein sendiri rasa jelmaannya. Dia sampai peringkat dalam agama Syiah pun percaya binatang tu adalah jelmaannya manusia. Benda ni siapa yang buat manusia berfikir macam tu? Iblis. Ni sebahagian daripada tipu daya iblis. Dia buat orang percaya bila tak beriman kepada hari akhirat. So dia kata nak gimana manusia bila mati. Jadi iblis buat satu panggil framework supaya manusia percaya bila dia mati dia akan kembali hidup semula kepada manusia. Kita panggil see you in the next life. Kita bertemu lagi pada masa hidup yang akan datang. Sekarang ni benda ni tuan-tuan dalam movie banyak. Cerita banyak. Kartun pun ada. Tapi kartun tak wasilah. Tapi kalau cerita perkataan biasanya kalau tuan-tuan tengok cerita orang Buddha yang percaya. Buddha. Hindu pun percaya. Yang hairan, Syiah pun ada juga. Syiah pun ada juga. Cerita pun. Baik. Ibnul Jauzi berkata, Iblis telah menipu banyak orang sehingga mereka percaya reinkarnasi dan bahawa roh orang yang mati setelah keluar dari tubuhnya akan masuk ke tubuh orang yang baik lalu akan merasa tenang di sana. Dan orang yang jahat, roh akan masuk ke dalam orang jahat sehingga orang itu akan menanggung beban kesulitan. Keyakinan ini sebenarnya telah muncul pada zaman Fir'aun, musuh Nabi Musa AS. Lama dah, bukan sekarang ni je. Abul Qasim Al-Balkhi berkata bahawa para penganut keyakinan reincarnation ketika melihat penderitaan yang dialami oleh anak-anak kecil, binatang buas, haiwan ternak, mereka memandang mustahil kalau penderitaan itu akan ditimpakan terhadap orang lain sebagai ujian. Atau orang lain itu dijadikan sebagai penggantinya. Atau maknanya hal itu tidak lebih dari sekadar bahawa penderitaan tersebut adalah milik peribadi. Maka itulah mereka berkesimpulan bahawa konsekuensi demikian terjadi lantaran dosa yang telah lalu sebelum kondisi akhir tersebut. Faham tak tu? Siapa baca buku tak faham kan? Memang tak faham. Dia macam ni, dia kata. Bila dia tengok binatang sakit, orang sakit, diuji macam-macam, dia kata tak ada sebab orang tu nak kena kesakitan begitu. Melainkan mesti ada dosa-dosa dulu. Orang baik, kita tahu biasa tiba-tiba sakit. Kenapa dia sakit? Ini adalah balasan kepada kejahatan dia di alam dia yang dulu. Kelahiran dia yang dulu.
Hayat lama, hayat dia sebelum ni. Dia kira hukuman lah. Jadi dia mengingkari adanya sebab ujian tu kasih sayang Allah. Kita kalau kena ujian, Allah sayang kat kita lah. Dia ni tak, kenapa Allah uji dia? Kau dia dulu ada dosa-dosa hidup dia yang dulu. Kita jangan anggap benda ni remeh. Sebenarnya bila tengok movie, bila apa, dia masuk dalam kepala. Talbis iblis ni boleh datang. Sehingga sekurang-kurangnya dia boleh membentuk normalisasi akidah yang sesat. Orang anggap, betul lah, benda ni pun memang ada orang percaya gitu. Dan dia tak anggap benda tu sesat. Yang tu bahaya. Okay? Baik. Saya berkata, lihatlah tipu daya yang dilancarkan iblis terhadap mereka yang tidak bersandar kepada dalil sedikit pun, tak ada dalil. Daripada mana mu tahu dia jelmaan orang dulu? Ajaib. Dari Abul Hasan Ali bin Nazim, salah seorang ahli kalam, dia menuturkan bahawa satu ketika ada seorang syekh Syiah Imamiyah bernama Abu Bakar Al-Fallas datang ke Baghdad. Syekh Syiah kemudian menceritakan bahawa dia pernah bertemu dengan penganut Syiah yang percaya kepada reincarnation. Syekh Syiah ni, dia percaya dalam Syiah ni adanya inkarnasi, reinkarnasi. Ajaib sungguh. Orang Syiah percaya gitu. Sebab tu saya tengok dalam video masa sambutan hari Karbala, orang Syiah ada bawa patung singa. Bila orang tanya singa ni simbolik untuk apa? Dia pun cerita singa tu adalah jelmaannya Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib, Abul Fadl. Ali bin Abi Talib. Tak silap saya lah. Tapi dia percaya kepada reincarnation. Kemudian Syekh tu bercerita. Syekh tu dia cerita. Dia kata, aku tengok ada seorang kucing di hadapan orang tu. Dia usap kucing tu. Dia gosok antara dua mata kucing tu. Kemudian aku tengok kucing tadi mengeluarkan air mata. Seperti kucing yang umumnya sewaktu dia perlakukan demikian. Namun herannya, si penganut Syiah tadi menangis sekencang-kencang. Bila buat gitu, teriak dia menangis. Bila tengok air mata kucing tu, menangis dia. Aku tanya kepada kamu, kenapa kamu menangis? Dia kata, celaka kamu. Mu tak tengok ke setiap kali aku gosok kucing ni, dia menangis. Sebab apa dia menangis? Sebab kucing ni adalah ibuku. Dia percaya mak dia ada dalam tubuh kucing tu. Orang Syiah ni. Orang Syiah. Kita dah ingatkan orang lain. Orang Syiah ada juga ni. Setan ni memang bijaklah tipu. Ada sampai orang percaya macam tu. Tapi jangan pelik. Normalisasi kesesatan ni, tengoklah ni. Lah ni orang dah anggap, baru ni saya pergi jumpa seorang doktor. Dia cerita. Seorang budak kecil, dia boleh cerita kat mama dia, mama, kawan dia tu, dia dah mengata, dia kata dia gay. Mak dia ni terkebir-kebir. Muka budak tu cakap, anak kawan sekolah dia tu gay. Budak sekolah rendah baru ni. Muka dia tu muka biasa. Mak tu luruk dada, ya Allah. Anak aku boleh kata kawan dia gay tu, dalam muka dia tak ada rasa bersalah. Ni normalisasi ni panggil. Sampai ke hari ni dia kata, tu waktu kita tengok carta HIV yang naik mencanak tinggi. Sekarang ni faktor penyumbang kepada HIV paling tinggi bukan lagi suntikan jarum dadah, tetapi adalah hubungan sejenis. Itulah LGBT. Terutamanya liwat. Liwat lah. Orang lelaki dengan lelaki. Dia panggil MSM. Man, sex man. Istilah doktor dia panggil MSM. Dan benda ni normal. Jadi normal. Sebab apa? Iblis ni memang dia sangat bijak dalam talbis. Kita perhatikan. Nanti kita satu bab untuk bab ni saya pun nak kena cerita. Pasal doktor tu dia minta ustaz war-warkan benda ni sebab
Sekarang ni terlalu banyak orang terlibat dan masyarakat masih lagi tidak endah. So, normalisasi kesesatan dalam bab cerita reincarnation ni berlaku tak? Berlaku. Kadang-kadang cerita tongkat ni, tongkat kuasa. Budak-budak kadang bila dia tengok dia anggap ada tongkat tu ada kuasa. Ni semua talbis. Cuma kita je sedar tak sedar. Jadi kembali kepada cerita Syekh Syiah tadi, bila dia gosok-gosok menangis, dia kata apa? Syekh tu kata, penganut Syiah pun mengajak kucing tu berbicara seperti orang yang mengerti pembicaraan. Dia pun cakap dengan kucing tu sama seperti dia cakap dengan manusia. Kemudian adapun kucing tu hanya mengiung sesekali dia mengiung. Aku bertanya kepada dia, kucing tu dia faham tak kamu kata apa? Dia kata kucing tu faham. Kamu pula kamu faham tak kucing tu cakap apa? Aku pula tak faham. Jawab ke Syekh tu, kalau begitu kucing tu lah sebenarnya manusia dan kamu ni jemaah benda lain. Dah kucing tu faham manusia, bahasa manusia, kamu tak faham bahasa. Jadi kucing lagi faham daripada kamu. Jadi ini adalah kesesatan reincarnation. Dia berlaku. Kemudian talbis yang seterusnya. Talbis iblis terhadap umat Islam dalam masalah akidah dan agama. Ada kadang-kadang orang kita ni dia sudah pun beragama Islam, masih lagi ditipu oleh iblis dalam akidah. Ya, yang ni pun dahsyat. Power ni tuan-tuan. Iblis ni memang, nak kata apa tu, memang hasrat dia ada bila dia berjanji dengan Allah. Dia nak sesatkan manusia. Ibnul Jauzi kata, dalam akidah umat Islam, iblis menyusup juga. Iblis menyusup dalam akidah umat ini dengan dua jalan. Pertama, taklid buta. Apa maksud taklid buta? Ikut je apa tok nenek kata. Kalau kata puja pantai, buat persembahan sesajen bahasa Indonesia, pulut kuning lah, buah tu hanyut ke laut, dia pun buat juga. Taklid buta. Seakan-akan dia percaya laut itu ada penunggu. Dia buat, dia taklid buta. Yang kedua, tenggelam dalam masalah-masalah yang tidak diketahui hujung atau pangkalnya. Bahkan orang yang tenggelam itu tidak boleh sampai pada kedalamannya. Duk bincang bab tauhid akidah, kiri kanan tak tahu hujung pangkal. Akhir sekali Allah tu zat ko, sifat ko, duk main kona, nampak tak nampak, ada tak ada. Semua istilah-istilah yang pening sehingga akhirnya mereka terkeluar dari akidah Islam sebagaimana yang datang dari petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Petunjuk dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena tahu bahawa dalam beragama ada panduannya. Agama Islam adalah agama samawi. Apa maksud agama samawi? Agama yang datang dari langit. Agama kita datangnya dari langit. Mana Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diajar kepada manusia. Jadi dalam agama Islam, sifat iman yang sebenar adalah kembali kepada wahyu. Syubhat pertama, taklid buta. Ikut je tok nenek buat apa. Sehingga akhirnya banyak kepercayaan mistik dan karut-marut dalam umat Islam hasil daripada syubhat yang pertama. Kita akan nyatakan nanti bentuk-bentuk syubhat taklid banyak. Upacara melenggang perut lah. Apa lagi?
toyol anak-anak yang mati sulung daripada sulung, macam-macam lah. Kepercayaan daripada tok nenek ni. Orang tua dulu-dulu boleh jadi masa tu dia pun tak tahu benda tu salah. Tapi orang lain ni duk percaya juga. Taklid buta. Kedua, terlalu dalam masalah akidah. Bahar. Makin belajar makin tak kenal Tuhan. Makin belajar makin tak kenal punca. Sedangkan Quran jelas kepada kita. Hadis ada pada kita untuk memandu kita kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Jadi mudah-mudahan kita dekatkan diri kita kepada Al-Quran, dekatkan diri kita kepada hadis Nabi, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berakidah. Macam mana Nabi memahamkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk perkara tu saya akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Sebab bab ni agak panjang sikit. Kita nak keluar daripada kepompong taklid buta. Kita tahu kita orang awam, memang kita bukan orang alim. Saya sendiri pun bukan orang alim. Saya ni boleh mengajak da'i dengan alim lain. Alim ni seperti ensiklopedia. Dia tahu belaka semua dalam kepala dia. Oh ni orang alim. Kita ni baru tahu sikit, cuma kita nak ajak orang kepada ilmu. Sebab Nabi kata balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi kita tak tahu banyak pun tak apa, cuma kita nak ajak kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan bahaskan tentang tipu daya iblis terhadap umat Islam dalam masalah akidah dan agama, dan jawapan tuntas yang disebut oleh Ibn Al-Jawzi terhadap dua syubhat. Syubhat pertama taklid, syubhat kedua adalah tenggelam dalam perbahasan sehingga akhirnya tak jumpa hujung pangkalnya dan mereka tak kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Untuk tu kita sambung nantilah pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Kita akan bertemu pada hujung bulan ni pula. Esok akan bermula MCO balik, PPKB. PKPB. Anda sebut tadi apa? PKKB. Ya tak tahu ya. PKPB. Tapi insya-Allah lah kita akan teruskan kuliah kita secara online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga keimanan kita agar terselamat daripada talbis dan gangguan iblis. Okey, jagalah akidah kita, itulah harta kita yang sebenar. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada syaitan dan juga gangguan konco-konconya, insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.